Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung kepada bab 4, kesihatan manusia. So dalam hari ini kita masuk dulu bab topik 1 lah, okay? Penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. So pada akhir subtopik ini kamu sepatutnya dapat membezakan antara penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit, dan menerangkan bagaimana penyakit berjangkit itu dapat disebarkan, dapat menjelaskan, menerangkan penyebab dan penularan penyakit berjangkit, dan mencadangkan beberapa cara untuk menghalang penularan penyakit berjangkit. So penyakit berjangkit dibagikan kepada dua jenis yang utamalah, satu berjangkit dan tidak berjangkit. Kalau penyakit berjangkit ni contohnya macam kurap, sesma, taun dan juga denggi. Penyakit tidak berjangkit contohnya macam penyakit jantung ataupun kita panggil penyakit kardiovaskular, hipertensi ataupun kita selalu panggil tekanan darah tinggi, diabetes ataupun kencing manis dan juga kanser. So penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Ciri-cirinya penyakit berjangkit. Kalau penyakit berjangkit ianya boleh berpindah daripada satu individu, satu orang kepada satu orang yang lain. Dan penyakit berjangkit ini biasanya disebabkan oleh patogen yang secara langsung dipindahkan ataupun melalui medium ataupun kita panggil vektor perantara, vektor. Contohnya tuberkulosis, sesma, kurap, panau, kencing tikus, demam denggi, demam malaria dan juga demam Zika. Kalau penyakit tidak berjangkit pula adalah satu jenis penyakit yang tidak dipindahkan, tidak berpindah daripada satu orang kepada satu orang yang lain. Dan biasanya disebabkan oleh faktor genetik ataupun gaya hidup. Contohnya macam kalau kamu ada penyakit diabetes lah. Diabetes mungkin disebabkan oleh faktor genetik ataupun gaya hidup yang tidak sihat. Contohnya macam kanser, hipertensi, diabetes, asma dan juga penyakit kardiovaskular. So bagaimanakah penyakit berjangkit disebarkan? Salah satunya adalah melalui patogen. Patogen ini adalah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Kalau patogen itu masuk ke dalam tubuh badan kamu dan dia menyebabkan penyakit, itu kita panggil patogen. Ataupun lebih senang saya cakap macam ni ya. Kalau satu mikroorganisma masuk ke dalam tubuh badan kamu dan ianya menyebabkan penyakit, kita panggilkan dia sebagai patogen. Okey, patogen. Patogen adalah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Patogen disebarkan melalui vektor, sama ada air, udara, sentuhan. Contoh penyakit yang disebabkan oleh patogen adalah virus. Contoh mikroorganisma yang kita panggil sebagai patogen adalah virus, bakteria, protozoa, kulit dan juga cacing. Cacing juga kita panggil sebagai patogen. Okey, terdapat 4 cara bagaimana satu penyakit berjangkit disebarkan. Sentuhan, vektor, macam saya cakap tadi tu, melalui medium, air dan juga udara. Kita lihat dulu yang pertama, bagaimana satu penyakit berjangkit disebarkan melalui udara. Melalui udara boleh melalui titisan ataupun habuk. Kalau titisan ni percikan titisan air yang mengandungi patogen daripada mulut dan juga hidung. Bagi contoh, kamu sesma. Sesma adalah satu penyakit berjangkit bawaan udara. Kalau kamu sesma dan kamu bersin, ngam-ngam pula kamu bersin tu ke arah muka kawan kamu, maka kawan kamu itu pun akan dijangkiti penyakit sesma. Okey? Penyakit bawaan udara. Jangkitan melalui habuk. Kalau kamu ada sakit, kemudian kamu meludah sembarangan, bakteria dalam meludah pesakit yang sudah kering akan membentuk spora. Spora pula akan dibawa oleh udara sampailah kepada orang yang seterusnya. Sebagai contohnya, contoh penyakit bawaan udara ni tuberkulosis, sesma, SARS, influenza, cacar air, COVID-19. Itu adalah contoh beberapa penyakit bawaan udara. So cara pencegahan dia sangat mudah. Tutuplah mulut, hidung semasa bersin, kalau batuk ataupun menguap. Jangan kau pergi batuk, kau
kau pegang kepala kawan kau, kau batuk depan muka dia. Itu cara yang salah. Dan janganlah kamu meludah sembarangan. Elakkan diri daripada tempat yang sesak dan pastikan tempat tinggal cukup cahaya kerana sebab sinar ultra ungu tu daripada cahaya matahari boleh membunuh sesetengah mikroorganisma. Macam COVID-19 kan, dia adalah penyakit bawaan udara. So, cara elakkan jangkitan bakteria dalam udara. Sentiasa menutup mulut, jangan meludah, elak daripada tempat yang sesak dan pastikan tempat tinggal cukup dengan cahaya matahari. Okey, cara kedua bagaimana penyakit berjangkit disebarkan adalah melalui air. Puncanya kalau berlaku air bekalan air yang tidak dirawatlah, biasanya berlaku di kawasan pendalaman ya. Pembuangan sisa buangan tinja yang mengandungi patogen ke dalam sungai, banjir dan juga kebersihan yang tidak sempurna. Nah, kalau macam kamu buang air besar dalam sungai, orang di muara sungai itu pula ambil air sungai untuk buat air, ada bakteria dalamnya, dia pun boleh kena sakit. Contohnya macam kolera, demam kepelu dan juga dysentery amoeba. So, langkah pencegahan, campurkan klorin ke dalam kolam ataupun sistem bekalan air. Macam sekarang ni, biasanya tempat penapisan tempat bekalan air, mereka akan campurkan serbuk klorin ke dalam air sebelum dihantar ke rumah. Okey, tandas yang mempunyai sistem sanitasi yang sempurna, bukannya tandas yang tersumbat ke, tidak cukup air ke. Okey, sebelum kamu minum, pastikan air itu dimasak dulu. Jangan kau pergi buka paip, kau rasa kau nampak bersih, kau terus minum. Salah. Masak dulu air tu sampai mendidih, bukan sampai rasa panas, sampai mendidih. Dan sentiasalah mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer. Cara ketiga bagaimana penyakit berjangkit dapat disebarkan adalah melalui sentuhan. Contoh penyakit yang disebarkan melalui sentuhan adalah panau dan juga kurap. Kalau macam panau dan kurap ni puncanya daripada kulat. Jangkitan melalui kulit dan juga pakaian. Okey. Macam ini, kalau kamu ada kurap di badan kamu, janganlah kasih pinjam itu baju yang kau pakai dengan kawan kau ataupun kau punya adik-beradik, nanti boleh berjangkit. Kalau kau tahu kau ada kurap di badanmu, janganlah kau kasih pinjam tualan mandimu tu dengan kau punya adik-beradik ataupun kau punya kawan. Okay, ini akan menyebabkan sebaran penyakit melalui sentuhan. Selain daripada dua ini, tiga lagi penyakit, sifilis, gonoria dan juga HIV. Ketiga-tiga ini boleh disebarkan melalui seks bebas dan juga perkongsian jarum. Cara keempat bagaimana penyakit berjangkit dapat disebarkan adalah melalui vektor. So, apa ni vektor? Vektor adalah haiwan yang membawa patogen ataupun haiwan yang memindahkan patogen. Contohnya macam dalam lipas ni kan. Lipas ini kita panggil vektor sebab dia membawa patogen yang boleh menyebabkan penyakit. Ingat istilah patogen. Patogen adalah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Haiwan yang membawa patogen kita panggil sebagai vektor. Contoh macam ni, lipas, patogen yang dibawanya adalah salmonella. Vektor lalat, patogen yang dibawanya adalah salmonella. Vektor nyamuk Aedes, patogen yang dibawanya adalah virus denggi dan juga seterusnya. Okey, di sini dalam jadual ni ada beberapa jenis penyakit, patogen yang dibawa yang menyebabkan penyakit tersebut dan juga vektornya. Contohnya macam penyakit Zika, gejalanya demam, ruam pada permukaan kulit, sakit sendi dan konjungtivitis mata kemerahan. Patogennya adalah virus, vektornya adalah nyamuk Aedes. Cara jangkitan melalui gigitan nyamuk. So, kamu kena tahu bezakan apa tu vektor dan juga patogen. Vektor ini, saya ulang lagi balik, vektor adalah haiwan yang membawa patogen ataupun haiwan yang memindahkan patogen. So, apa pula patogen ni? Patogen ini adalah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit.
dan vektor akan membawa patogen. So, bagaimanakah vektor menyebarkan penyakit? Dalam exam ada dua, satu nyamuk, satu lagi lalat. Kalau macam nyamuk yang mempunyai patogen dalam kelenjar air liurnya menghisap darah orang yang belum dijangkiti. So, masa dia hisap darah itu, nyamuk tadi akan memindahkan patogen ke dalam tubuh badan orang yang digigitnya. Nyamuk lain menggigit mangsa yang telah dijangkiti akan menyebarkan jangkitan ke mangsa yang lain pula. Okey, dalam tubuh badan orang ini ada sudah patogen yang menyebabkan penyakit. Bila nyamuk lain pula isap darahnya, nyamuk ini pula akan pindahkan lagi kepada orang lain. Okey. Ini vektor yang pertama, nyamuk. Kalau lalat pula, lalat yang hinggap di atas permukaan yang kotor mempunyai patogen yang melekat pada kaki dan badan lalat. Lalat itu pula pindah dia hinggap pula pergi kawasan makanan. Maka melekatlah patogen pada makanan. Makanan pula dimakan oleh orang ini pula. Orang ini akan dijangkiti penyakit. So, terdapat tiga cara ataupun tiga mekanisme bagaimana kita boleh menghalang penularan penyakit berjangkit. Yang pertama sekali prima, yang kedua sekunder dan juga yang ketiga adalah tertia. Untuk menghalang penyakit berjangkit, peringkat premier, jagalah kebersihan, kediaman dan juga sistem sanitasi. Pastikan air cukup, pastikan mandi tepat pada waktunya 2 atau 3 kali sehari. Pastikan tandas yang digunakan itu sentiasa bersih dan cukup air. Meningkatkan daya tahan badan melalui menjaga pemakanan ataupun pengambilan vaksin. Jagalah kesihatan secara berkala, macam setahun sekali. Pergilah cek dekat doktor ke. Kalau kamu demam sudah sampai seminggu, pergilah cek doktor. Sesama sudah sampai 1 bulan, pergilah cek doktor. Tak ada something wrong lah tu. Dan sentiasalah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Pergilah bersenam, bukan main game je di telefon sepanjang hari. Kalau main game di telefon pun nak mau pergi bersenam, pergilah duduk dekat tangga. Sedutlah udara segar sikit. Peringkat yang kedua adalah peringkat sekunder dengan memutuskan transmisi jangkitan melalui pengesanan kes secara aktif dan juga pasif. Macam sekarang kita ni kan COVID-19. So, itu yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan. So, kita buat cara yang kedua iaitu dengan memutuskan transmisi jangkitan dengan memberi rawatan awal kepada pesakit dan mengasingkan pesakit dengan orang lain. Yang kita buat sekarang inilah untuk COVID-19. Orang yang kena COVID-19 tu diasingkan, dikasih kuarantin supaya tidak menjangkit kepada orang lain. Peringkat yang ketiga adalah dengan mengawal populasi vektor. Kalau vektornya itu adalah macam contohnya nyamuk, kita musnahkan tempat pembiakan dan perlindungan vektor. Buatlah semburan pembunuh vektor. Macam penyakit denggi kan. Penyakit denggi vektornya adalah nyamuk. So, dibuat semburan daripada rumah ke rumah untuk memusnahkan tempat tinggalnya, membunuh vektor dan juga melindungi host. Macam kita host ni kan, manusia adalah host perumah bagi penyakit tersebut. Tujuan semburan adalah untuk melindungi perumah. Itu saja untuk topik yang pertama sekali 4.1, penyakit berjangkit dan tidak berjangkit.